Silakan cikgu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Yang saya hormati warga guru, rakan-rakan guru di Sekolah Menengah Agama Repah, Sekolah Agama Repah pula, Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Semahmu. Cikgu Hafiza, dan cikgu-cikgu lain yang kalau ada, dan juga yang saya kasihi para pelajar calon SPM Semahmu 2020 sekalian. Pertama sekali saya melafazkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana diberikan peluang untuk bersama dengan anda semua pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah Semahmu di atas kesediaan untuk menjemput saya walaupun kita bersua dalam kategori online lah. Dan di hadapan saya sekarang ini, walaupun dalam dibatasi dengan skrin komputer, saya berdepan dengan calon-calon SPM cemerlang insya-Allah. Semua sekali insya-Allah saya doakan cemerlang untuk SPM nanti. Pada hari ini kita akan fokus kepada topik matematik, subjek matematik SPM. Dan saya diberi amanah oleh Cikgu Hafiza untuk saya merungkaikan ataupun membantu sedikit tentang teknik untuk menjawab kertas 1 dan juga sedikit kertas 2 bahagian A dan sedikit juga bahagian B lah. Jadi dalam masa tempoh 2 jam ni saya akan cuba yang terbaik bagi yang sepantas yang boleh kepada anda. Jadi saya harap anda semua boleh memberikan kerjasama dan bersedia untuk kita mulakan banking kita pada pagi ni. Boleh semua? Boleh semua? Boleh. Alhamdulillah. Semua orang dah dibekalkan rasanya dengan bahan bengkel pada hari ini. Betul tak? Betul. Betul Kemudian anda memerlukan kalkulator saintifik. Betul ada tapi sebelum kita pergi itulah, saya ingatkan jugalah kepada semua bahawa untuk SPM anda perlu memakai kalkulator jenis 570 MS ni dan seangkatan dengannya. Kerana kalau awak guna 350, banyak fungsi yang awak tak boleh gunakan. Jadi sekadar pesanan, pastikan semua calon mempunyai kalkulator jenis 570 ini supaya kita dapat menggunakan semua fungsi yang sesuai digunakan dalam kertas 1. Baik, sebelum kita pergi untuk menjawab kertas 1, saya nak bagi pesanan juga kepada semua calon bahawa kertas 1 kita hanya mempunyai masa sebanyak 1 minit 8 saat saja untuk satu soalan. 1 minit 8 saat saja. Jadi itu yang menjadi punca pelajar tak cukup masa, ialah kita langgar masa tu. Kadang-kadang satu soalan kita jawab hampir 2 atau 3 minit, bahkan lebih daripada itu. Itu menyebabkan masa kita terhad, kita rasakan terhad, sedangkan memang masa itu telah cukup. Memang cukup dan memang sesuai untuk anda. Cuma bagaimanakah teknik untuk kita menjimatkan masa? Sebab ada soalan yang hanya pandang dah tahu jawapan, tak sampai berapa saat. Sedangkan tempoh yang diberikan adalah 1 minit 8 saat. Ada soalan yang perlukan pemikiran. Memang saya tak nafikan ada kena panjang masanya, mungkin lebih 2 minit. Tetapi adakah anda sedar bahawa ada soalan yang bila awak tahu je, tengok soalan tu dah tahu jawapan. Jadi dah jimat masa kat situ, bolehlah menampung masa yang panjang tadi untuk soalan yang susah. Jadi perlukan teknik. Hari ini kita akan tengok teknik-teknik yang sesuai yang saya rasa mungkin pelajar Semahmu mungkin dah kuasai. Tapi tak apa, kita tengok sebab mungkin dalam ramai-ramai ni bukan semua yang dapat menguasai ataupun bukan tahu semuanya kan. Kita belajar bersama-sama insya-Allah hari ini. Boleh kita mula Boleh juga boleh. Saya harap tak ada yang tertidur masa kemingkan ni kan. Baik, alhamdulillah setakat ni ada 30 orang yang lebih kurang lah 30 orang yang menyertai. Berapa orang calon SPM di sekolah sini? 50. Apa? 50. 50. Ada lagi 20 orang lah lebih kurang yang belum masuk. Tak apa kita pergi yang pertama. Soalan yang pertama ialah tentang bentuk piawai. Semua boleh nampak kan? Kita besarkan sikit. Alamak, mana pergi? Saya rasa cikgu kena present. Apa dia? Saya rasa cikgu kena present lah. Present? Present screen. Ini tak nampak
Nampak tu nampak tapi kecil aja kot. Dia Kabur lah cikgu. Kabur kabur. Yang guna laptop okey je. Oh, kalau guna laptop okey Okey, tak apa. Kalau depan awak ada soalan semua kan? Ada. Adakah semua dah print soalan atau macam mana? Saya cuba jap kalau print screen. Kalau print Ada yang print. Kejap Ni. Boleh nampak tak? Saya sedang Boleh. Okey, baik. Jelas cikgu jelas. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, kita terus sekarang ni saya tak nampak anda di sana lah. Sekejap, saya tukar sekejap. Sekejap sikit lagi. Sekejap Saya tukarkan anda di sana sekejap. Okey. Kalau ada masalah nanti boleh sama ada awak interrupt ataupun awak boleh tulis kat ruang komen lah. Okey. Sekejap. Okey. Baik, insyaAllah. Bismillah. Kita akan mula yang pertama. Baik, soalan pertama ialah tentang bentuk piawai. Ada dua soalan kat sini. Yang ni semua orang biasanya boleh buat. Semua orang boleh buat. Tetapi kita sekarang ni bercakap tentang menjimatkan masa. Kita nak jimatkan masa seboleh mungkin. Kerana di kertas satu tidak memerlukan anda menunjukkan jalan kerja. Betul kan? Tak perlu tunjuk jalan kerja. Sebab kalau tunjuk jalan kerja pun, tak ada siapa nak tengok. Di kertas satu, sama ada awak jawab betul, ikut jalan kerja, ataupun awak tembak pun, kalau betul, memang betul lah. Itulah rezeki namanya. Okey? Tetapi sekarang ni, kita nak buat supaya dapat menggunakan masa yang paling minimum seboleh mungkin. Hari ni saya akan cuba sedikit sebanyak lah membantu untuk meminimumkan kita punya masa. Soalan pertama tentang nombor bentuk piawai. Okey, ada pelajar dia akan menggunakan kalkulator terus. Okey, so kalau kau guna kalkulator, kita akan masukkan 2.35 darab 10 kuasa negatif 5 kan. So cara yang biasa digunakan ada dua. Yang pertama, pelajar biasa dia akan gunakan macam ni. Kecilkan sikit. Okey, pelajar biasa digunakan macam ni. Dia akan pindahkan titik dulu. 1, 2, 3, 4, 5 sebagainya lah. Lepas tu baru dia darab. Ada pelajar lain pula, dia guna cara kalkulator dia terus tekan 2.35 darab dengan 10 tekan kuasa kan. Ni simbol kuasa tekan negatif 5. Okey, pun tak salah, tak ada masalah Okey je. Cuma sekarang kita kongsi sikit cara yang lebih pantas ialah kita tekan 2.35. Okey. Perasan tak dekat kalkulator tu ada perkataan EXP. Ada perkataan EXP macam ni. Eksponen maksud dia. Eksponen. Perasan Eksponen tu, kalau awak tekan eksponen, dia akan keluar huruf E kat situ, kecil. Cuba sekali. 2.35 tekan eksponen, dia akan keluar huruf E kecil kat situ. E tu, eksponen tu dah mewakili darab 10. Darab 10 tu maksudnya yang ni. Yang ni. Darab 10 ni, itulah eksponen. Tinggal lagi kita tambahkan kuasa je. Oleh kerana dia kuasa negatif 5, maka tambahkan sini kuasa dia negatif 5. Okey, dah ringkas. Kita dapat jimatkan masa kat situ. Okey, kemudian tekan darab. Masalah tekan darab. Tekan 45 ni. 45. Okey, lagi sekali. Oleh kerana 45 ni darab 10 kuasa negatif 6, kita tekan eksponen. Tekan eksponen maksudnya tekan E ni, kita akan dapat terus darab 10. Tinggal lagi kita akan masukkan negatif 6 sahaja. Okey, berapa jawapan kita? Cuba kira. B Betul? Betul 2.35 tekan eksponen, lepas tu tekan negatif 5. Darab dengan 45, tekan semula eksponen. Okey, tekan negatif 6. Terus dapat jawapan dia 1.0575 kan. So ini 1.05 ni dibundarkan. Kalau awak tengok dalam jawapan tak ada pun 1.05. Jadi kita ambil 1.06 lah.
6. Dan kuasa dia adalah kuasa negatif 9. negatif 9. So jawapan dia adalah B. Boleh okey. So satu cara untuk lebih cepat. Okey. Untuk makluman semua, di dalam kertas 1 tu, soalan 1 hingga 10, soalan 1 hingga 10 adalah soalan yang paling mudah, yang cepat kita boleh buat. Jadi jangan banyak buang masa di soalan 1 hingga 10. Kerana soalan itu kebiasaannya hanya menggunakan kalkulator saja. Okey? Tekan dapat jawapan. Okey? Berbanding dengan soalan ke-11 hingga soalan ke-20. 20 lebih kurang 25. Okey? Yang tu memang ada kalinya memerlukan pengiraan jalan kerja. Begitu juga dengan soalan 30 hingga 40. Ada di situ letaknya ada soalan yang mudah-mudah biasanya. Okey? Macam matrik dan sebagainya lah, yang menggunakan kalkulator saja. So ini antara yang pertama. Soalan kedua. Baik, soalan kedua. Macam mana nak buat ni? Boleh guna kalkulator tak? Saya bagi awak peluang sekarang. Cuba. There go. So 80. Cuba Mari sekarang ni awak gunakan eksponen tu, E tu. So kita akan gunakan tekan 80, tekan bahagi. Bahagi tekan apa tu lah kan, ABC kan? Tahu kan? Okey letak kurungan. Lepas tu 0.2. Terus tekan eksponen. Awak akan dapat E kecil kat sini. Tu maksudnya darab 10 lah. Terus tekan negatif 5. Jawapan kita adalah Jawapan dia D. ya, jawapan dia adalah D. 4 darab 10 kuasa 7. Okey, boleh Boleh. Okey, so yang soalan pertama tentang eksponen. Fungsi eksponen adalah lebih ringkas. Fungsi eksponen maksudnya adalah darab 10. Darab 10. Terus. Tak perlu kita nak tekan darab, tekan 10, tekan kuasa kan. Tak payah Terus saja Baik, kita pergi soalan yang kedua. Soalan ketiga lah, 3 dan 4. Topik yang kedua ialah ungkapan dan persamaan kuadratik. Okey, baik. Yang ini susah lah kita nak guna kalkulator terus kan. Ada cara yang saya nak cuba ringkaskan supaya anda lebih cepat gunakan menjimatkan masa lah. Pertama, soalan saya nak tanya. Yang ini macam mana korang buat? Yang ni. Terus darab. Okey. Ada pelajar dia suka buat panah. Darab dalam. Okey, macam ni kan. Okey, boleh kita terus buat. So R darab R kuasa 2. Lepas tu R darab S. Negatif ke positif? Negatif. Negatif RS. Lepas tu kita akan buat yang bawah pula. Okey. S darab R dah akan dapat positif. Sekejap, kita ambil urus sama. RS. Dan satu lagi S darab S kita akan dapat negatif positif negatif negatif. Negatif S kuasa 2. Boleh Boleh. Okey. So yang kedua ni macam mana awak buat? Yang kedua ni Pecahkan. Jadi awak akan buat macam ni kan. R tambah S betul tak? Betul. So biar awak akan buat cara yang sama, iaitu R darab dengan R kita akan dapat R kuasa 2. R darab dengan S kita akan dapat positif RS. Kalau saya tersilap tegur bagi tahu kemudian ni S darab dengan R kita akan dapat positif RS juga. Dan S darab dengan S kita akan dapat positif S kuasa 2. Betul? Betul. So yang ni kita boleh ringkaskan menjadi R kuasa 2 tambah 2RS tambah S kuasa 2. Betul? Betul. Okay. Baik, sekarang cuba tengok cara yang sama, benda yang sama, iaitu R tambah S kuasa 2. Okay, tengok mula-mula saya ambil yang pertama dulu, yang ni R kuasa 2. R kuasa 2 ialah R kuasa 2 lah. Okey. Kemudian saya darabkan yang ni, R darab dengan S. Dapat RS. RS tu darab pula dengan 2. Kita akan dapat positif 2 RS. Last sekali saya ambil yang ujung S ni, kuasa 2 kan dia. Kita akan dapat S kuasa 2. Sama tak yang ni? Sama. Boleh? Nak sekali lagi? Sekali lagi. Okey So sekali lagi Padam balik. Okey.
Dia macam ni asal dia. R tambah S kuasa 2. Okey. Saya ambil tempat yang pertama, iaitu R. Ni. Yang R ni. Saya buat ni dulu. Okey. Apa saya buat adalah R ni saya terus kuasa 2 kan dia. Ni terus kuasa 2. Jadi kita akan dapat R kuasa 2. Yang kedua, saya akan ambil R ni darab dengan S. Jangan tambah darab. R darab dengan jiran sebelah dia S. R darab S, RS. Lepas tu darab pula dengan 2. Darab dengan 2. Walaupun ni kuasa 2 tapi darab 2. Kita akan dapat positif 2 RS. Dan last sekali saya ambil S ni. S ni hujung. S ni kita kuasa 2 kan dia. Tambah S kuasa 2. Kita dah dapat ringkaskan masa untuk sini. Boleh? Boleh ke? Okey Baik, saya nak test korang pula. Cuba yang ni bagi tengok. Ya? Bagaimana? Cuba. Ya, Cikgu Abizal cakap satu ya. Bagaimana? Ini untuk apa ke Mi? Hanya untuk positif je ke atau negatif boleh sekali? Negatif boleh tak? Negatif pun boleh tak? Dia tak boleh. Dia tak boleh bagi kategori macam ni. R tambah S kuasa 2. Yang ni tak boleh. Okey. Dia mesti kat luar tu. Yes. Okey, saya bagi satu soalan contohnya. 2x tambah 1 kuasa 2. Okey. Siapa nak cuba? Dan 2x kuasa 2 tambah 2. Okey. Yang first ni jangan keliru 2x bila kuasa 2 kita akan dapat 4x kuasa 2. Asal je. Kan? Darab. Kan? Betul tak? Kan 2x. Kalau dia kuasa 2, maknanya kuasa 2 tu kena darab dengan 2 juga. Maka kita akan dapat 4x kuasa 2. Okey, kuasa 2 tu bila masuk dalam, dia akan jumpa 2, dia akan jumpa dengan x juga. So kita akan dapat 4x kuasa 2. Okey? So, seterusnya adalah kita darabkan 2x dengan 1. 2x darab dengan 1 akan dapat 2x. 2x darab dengan 2 4x. tambah 4x. Lepas tu yang satu ni kuasa 2. 2. Baik. 1 kuasa 2? 1. 1. Inilah jawapan dia. Okey. Jadi kita dapat jimatkan masa daripada awak gunakan kaedah double kurungan macam ni. Tak salah. Boleh. Saya tak salah kan? Tak ada masalah. Siapa nak teruskan. Cuma sekarang ni kita nak bincang tentang penjimatan masa. Semua orang mesti mengaku punya dia akan kata tu memang susah sebab masa. Soalan dah lah kebat kat situ pun ada juga. Tiba-tiba masa pun tak suntuk kan. Sebenarnya ada teknik yang kita kena boleh jimatkan masa. Okey? So banyak lagi teknik tu. Kita boleh explore Jadi itu soalan ketiga. Baik, soalan keempat. Soalan keempat ni cara biasalah. Okey? Cara biasa. Kita tak ada yang istimewa pun. Cuma nak bagi tahu teknik je lah. Ada benda kesilapan yang selalu pelajar buat. Yang tadi tu okey Soalan 3? Tapi tak habis lagi kan? Tak habis lagi. Betul tak? Kita tak selesaikan lagi. Okey. Betul. Lupa pula Okey, baik. Kita dah dapat tadi sini. Okey, kejap Perasan tak ni ada tolak sini? Perasan Jadi tolak ni tak tolak kat sini. Yang kita baru dapat tadi ni, yang ni. Sekejap saya highlightkan ni. Yang kita baru dapat yang tadi, yang ni kena dibuatkan kurungan besar. Kurungan kecil boleh lah. Kenapa? Saya bagi tahu sekejap lagi. Okey, masukkan kat dalam dia. Sini R kuasa 2. Alamak, terlanggar pula sini macam ni Tambah 2RS tambah S kuasa 2. Boleh nampak saya terlanggar kat soalan sebelah? Boleh nampak Boleh. Okey. Ruang dia kecil sikit. Okey. Sekarang kita pergi satu-satu. Okey, yang ni dulu. Yang ni dengan ni boleh tak kita selesaikan? Boleh tak kita selesaikan? Boleh. Apa jadi? Kosong. Jadi boleh tak saya potong terus? Boleh. Okey, ngam. Maka sekarang tinggal R kuasa 2 tolak S kuasa 2. Okey, dekat sini saya bimbang ramai pelajar tersilap.
Okey, bila negatif ini, dia akan jumpa dalam tau. Darab dengan R. Maka dia akan jadi negatif R kuasa 2. Okey. Yang kedua ni. Bila negatif, dia jumpa dengan positif, dia akan berubah menjadi negatif 2RS. Kebanyakan pelajar, saya tak tahulah, mungkin semamu tak adalah. Kebanyakan pelajar yang saya jumpa, dia silap, dia letak tambah 2RS. Akibatnya dia tak dapat jawapan. Kesilapan yang sama berlaku di kertas 2. Sebab bila ada berdepan dengan negatif, dia tak dikurungkan. Ada pelajar dikurungkan, tapi dia lupa pula ada perubahan simbol kat situ. Maka menyebabkan jawapan dia letakkan positif, sedangkan jawapan tu negatif. Okay, jadi ingat betul buat, kalau boleh buat nak panah lagi senang. Okay, yang ni negatif jumpa positif, negatif. Kemudian yang ujung pula, negatif jumpa positif. Sekali lagi perubahan simbol berlaku, maka negatif S kuasa 2. Okey, cuba selesaikan. Jawapan dia C. Okey, yang lain macam mana yang lain? Yang lain okey ke? Ada kawan kita dah dapat dah, jawapan dia adalah C betul. Bagaimana yang lain? Okey aku. Boleh Boleh. Sebab yang ni R kuasa 2 positif. Saya boleh masukkan terus dengan sini kan? Betul tak? R kuasa 2 tu yang positif, satu lagi tu negatif. Jadi kita boleh masukkan, hilang lah, habislah. Okey? Betul. Yang ni tinggal negatif 2RS. So yang ini kita boleh permudahkan. Negatif jumpa negatif, dia bertambah. Okey? Maka kita dapat negatif 2S kuasa 2. Boleh Ada perbezaan di antara, yang ni saya nak buat revision sikit je. Ada perbezaan di antara negatif S kan, darab negatif S. Okey? Okey, kejap. Kejap. Sekejap Okey, minta maaf ada gangguan sikit. Okey, kita sambung balik. Okey, perbezaan tadi, yang pertama adalah negatif S darab negatif S. Kedua adalah negatif S tambah negatif S. Yang ni harap jangan keliru dua benda ni. Yang darab akan menghasilkan apa? Positif, negatif darab negatif, positif. Positif S kuasa 2. Sedangkan yang bawah kita akan dapat negatif 2S. Negatif tolak negatif. Maksudnya negatif jumpa negatif lah. Negatif tambah negatif. S tambah S, 2S. So harap beza dua ni. Kena tahu beza tu. Sebab walaupun nampak remeh, tapi kesilapan sedikit kecuaian akan mengundang padah. Okey? So jawapan kita tadi adalah C. Boleh ke? Okey ke? Semua? Boleh cikgu. Okey, baik. Kita teruskan soalan yang keempat. Kalau nak bertanya boleh silakan. Kita sambung teruskan soalan yang keempat. Okey. Soalan keempat ni cara yang biasalah yang cikgu ajar dalam kelas. Sekali lagi semua saya nak tegur dari segi mungkin berlakunya kesilapan dan sebagainya. So langkah pertama ialah apa nak buat? Apa nak buat langkah pertama? Siapa nak cuba? Langkah pertama sedia awak nak buat. Apa nak buat? Yang 3 tolak X tu kita buat per dengan 1. Okey, boleh juga jadikan dia pecahan. Okey, ada pelajar dia bawakan ni naik atas. Darab. Boleh juga Jadi sini dia darab atas X tambah 1 darab dengan 3 tolak X sama dengan X tolak 2. Okey, kalau awak dapat pecahan sebelah kiri boleh per 1. Tak ada masalah. Tapi nanti awak akan darabkan dia punya perkalian dengan penyebut dengan pengangka kan. Jadi yang ini kita terus darab naik atas. Sebab yang ini kedudukannya adalah bahagi dekat bawah. So bila dipindah dia akan jadi darab. Bila darab dia akan duduk sebelah sini sebelah 3X, 3 tolak X ni. Okey, so cara yang sama awak akan gunakan kaedah kembangan tu. X darab 3 kita akan dapat 3X. Lepas tu X darab dengan negatif X kita akan dapat negatif X kuasa 2. Okey, 1 darab 3 kita akan dapat positif 3. Dan 1 darab dengan negatif X kita akan dapat negatif X sama dengan teruskan X tolak 2.
Okey. Sampai sini boleh buat tak? Okey, cuba. Boleh. Okey, cuba saya tengok. Saya nak tahu jawapan. Okey, cuba. Ada pelajar dia suka pindahkan X tu, semua X tu setempat. Okey, tapi dalam sekarang ni adalah situasi kuadratik. Bila kuadratik, awak kena ingat satu bentuk arm dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini adalah bentuk arm kuadratik. Perhatikan, semua geng tu berada di setempat je. Bermakna untuk kuadratik, awak kena pisah, awak kena letakkan semua geng tu, X ke nombor ke, semuanya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Okey? Jadi lebih baik kita pindahkan semuanya sebelah kiri lah. Jadi kita akan pindahkan ni ke sebelah kiri. Maka okey, yang ni hati-hati. Pun juga ada pelajar yang tersilap bila dia lupa nak tukar simbol. Yang ni kita kekalkan. Okey, kalau boleh lah. Tak apalah, kita buat cara panjang. 3x tolak x kuasa 2 tambah 3 tolak x. Okey, so kita pindahkan x dulu. X ni positif. Bila pindah ke kiri jadi negatif x. Okey? 2 ni negatif. Bila pindah ke kiri akan dapat positif 2. Sama dengan sebelah kanan, kosong lah. Bila semua sebelah kanan dah pindah ke sebelah kiri, maka yang sebelah kanan tu akan jadi kosong. Okey. Baik. Bila sampai sini, okey. Anda perlu memastikan bahawa di depan sekali adalah yang ada kuasa 2. Depan sekali. Maka kita letakkan negatif x kuasa 2 ni depan sekali. Susun dia. Bila susun, tak perlu tukar simbol. Okey? Sekarang ni maknanya semua geng ni berada di sebelah kiri. Bila kita susun, tak perlu tukar simbol. Tukar simbol hanya berlaku bila dia seberang. Dia menyeberang sama dengan. Okey? Macam ni ni sama dengan. Yang ni kiri. Yang ni kanan. Okey. Kalau kiri ni menyeberang pergi ke sebelah kanan, baru tukar simbol. Itu bagi kes tambah tolak. Darab bagi tak apa. Okey. Tapi kalau dia semua dah kiri je, bila kita nak susun balik, tak perlu tukar simbol. Okey. Jadi kita letakkan keutamaan x kuasa 2 tu kat depan. Jadi ikut simbol dia, negatif x kuasa 2. Okey, lepas tu diikuti dengan x kuasa 1 lah. Tambah 3x, apa lagi? Tolak dengan x, tolak dengan x. Lepas tu diikuti dengan nombor tambah 3 tambah 2 kosong. Okey. Negatif x kuasa 2, kita pemudahkan yang ni. Berapa dapat ni? Negatif 3 tolak 1 tolak 1 X saja. X saja. Positif X sahaja. Positif X. Dan ni 3 tambah 2 kita akan dapat 5. So jawapan kita adalah A. Jawapan kita adalah A. Okey. So kalau pelajar nak salin, boleh salin. Okey, sebab saya nak pergi cepat. Banyak soalan hari ni nak bincang. Okey, kalau saya cepat sangat, bagi tahu saya akan cuba slowkan sikit. Okey So kuadratik, tentang pertama saya nak pesan kuadratik ialah cuba ringkaskan kalau boleh. Kalau macam tadi kes soalan ketiga, dia ada bagi nombor, lepas tu dia letakkan kuasa 2 kat luar kan. Kita boleh ringkaskan guna cara tadi. Lebih cepat, jimatkan masa. Kedua, tolong perhatikan bila kita mendarab dengan satu lagi persamaan kuadratik, tolong buat kurungan dan pastikan jangan tersalah simbol apabila kita mula mendarab. Terutama yang melibatkan negatif di depan kurungan. Yang ni saya masukkan macam ni. Mana nak buat? Sekejap sini. Yang ni saya bimbang yang ni. Macam ni. Bila berjumpa dengan katalah 2x negatif, lepas ni kurungan. Kurungan negatif 4x tambah 1 contohnya. Okey? Yang ni yang saya bimbang. Ramai pelajar dia akan saling balik negatif, sedangkan ini negatif dan negatif akan jadi positif. Positif 4x. Negatif jumpa positif, barulah negatif 1. Okey? Sedikit saja kecuaian menyebabkan jawapan bawah semua salah. Jadi tolong beri perhatian yang tu. Okey, baik. Kita pergi seterusnya. Soalan yang ke ni. 5 dan 6. Trigonometri. Okey. Trigonometri. Soalan yang memang selalu keluar lah. Dia tak boleh miss. Topik ni memang selalu keluar. Trigo ni. Okey. Sekarang
ada pelajar mungkin tak tahu macam mana nak buat. Baik, tak apa, kita pergi sama-sama. Perhatikan, kita ada kat sini adalah graf Y sin X. Y sin X. Okey. Kalau kita tengok dalam kelas, cikgu ajar kita ada 3 bentuk graf. Graf sin macam mana, graf cos macam mana, graf tan macam mana. Ada pelajar yang kena hafal, dia kena hafal bentuk graf sin macam mana kan. Sebenarnya tak perlu hafal. Tidak perlu hafal kerana kita boleh gunakan kalkulator. Okey. Sekarang kita tengok dia kata berapakah nilai P kat sini ni. Okey sedangkan dekat bawah ni dia bagi paras ni adalah negatif 0.3420. Okey. So macam mana nak cari? Kalau cari kaedah mudah ialah kita test lah satu ni. Kita test je lah kan. Senang je kan. Tak apa, kita test. Okey. Oleh kerana dia guna sin, so kita gunalah sin. Tekan sin sini, tekan sin. Okey, masukkan nilai 185. Kita test soalan jawapan A dulu. Kita masukkan sin 185. Okey, cuba sin 185 kita akan dapat negatif 0.087. Okey. So tak kenalah. Sebab jawapan kita nak macam ni. Yang ni kan 0.3420. Tak apa, cuba lagi. Sekarang cancel. Tekan sin. Kita try jawapan B 190. Tekan sama dengan, kita akan dapat negatif 0.1736. Juga tak kena dengan jawapan. Kita test jawapan C. Tekan sin sekali lagi. Sin 200. Kita dapat jawapan negatif 0.3420. Jadi jawapan kita adalah C. Boleh? Okey Perhatikan soalan ni. Soalan ni ada tak saya buat jalan kerja? Tak ada. On calculator, tekan-tekan dapat jawapan. Okey. So kalau kita mahir benda ni, soalan trigo, kita boleh jawab terus guna kalkulator tanpa perlukan jalan kerja. Okey. Tetapi ada juga soalan trigo yang memerlukan jalan kerja. Contohnya macam soalan yang melibatkan yang sudut hypotenuse kan, hypotenuse, adjacent. Yang itu memang memerlukan sedikit jalan kerja. Tapi kalau bab yang macam graf trigo ni, kita boleh gunakan kalkulator saja. Boleh? Okey, kita pergi soalan ke-6. Pun sama. Macam nak tahu ni? Macam mana nak tahu? Kita gunalah sin, cos. Sebab dia pakai cos kan? Ni cos Dia bagi negatif cos kan? Okey. Kita guna kalkulator. Okey. Oleh kerana dia kata negatif cos, kita try lah. Negatif cos. Okey. Kita mulakan dengan kosong. Sebab dia kata julat ini antara kosong. Dia start dengan kosong. Sehingga 180 maksudnya. Maknanya kena test kosong. Lepas tu kena test 90. Lepas tu kena test dengan 180. Kita test kosong dulu Jadi bila negatif cos kosong. Negatif cos kosong. Tekan negatif cos kosong. Tengah sama dengan. Kita akan dapat jawapan dia apa? Negatif 1. Negatif 1. Manakah graf yang dia start dengan negatif 1? B, cikgu B. Dah jawapan dia B lah. Okey. Senang. Betul lah. Kebetulan tak ada jawapan lain yang dia start pada negatif 1. Tapi kalau ada yang lain, kita kena test nombor kedua. Tetapi dalam kes ni, A ni, negatif 1 ni tak ada start graf, nampak ni. Dia tak start graf, dia start dengan kosong. Tak boleh lah, salah. Sedangkan tadi, nombor yang pertama kita test, negatif cos. Negatif cos kita test kosong. Kita dapat negatif 1 kan. Maknanya, ni maknanya apa? Maknanya, graf itu bermula pada negatif 1. Graf ni nampak ni. Yang ni. Yang ni kan dia mula pada negatif 1. Itu maksud dia. Okey? Tak apa. Untuk bagi kefahaman lagi, kita test yang kedua. Negatif cos. Lepas kosong 90 pula. Cuba tekan. Negatif cos 90 berapa? Negatif cos 90 berapa? Berapa? Kosong. Kosong kan? Kosong. Maksud dia apa? Ketika cos 90, dia berada di paras kosong. Tengok ni. Dia sampai 90. Sini kan? Kan paras ni kosong. Itu maksud dia. Okey. Tak apa, test lagi yang nombor ketiga. Negatif cos lepas 90 180 pula. Cuba test. 1.
Satu. 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 Maksud dia ketika di kedudukan cos 180, graf itu berada di 1. Nampak ni? Dia sampai 180. Kan ni pada 1 ni. Itu maksud dia. Okey. Jadi yang sesuai ikut julat itu ialah B. Okey. Tapi dari segi shortcut tadi tu, saya nak bagi tahu ialah kita tak perlu test semua. Tak perlu test semua kerana pada cubaan yang pertama, ujian kita yang pertama tu, kita test negatif cos kosong, kita dah dapat negatif 1. Maknanya graf itu bermula pada negatif 1. Sedangkan yang lain semua tak start. Yang ni A, dia tak start kat sini. A salah. C pun sama. C dia tak start dengan negatif 1, dia start dengan kosong. Okey. Kemudian D pun sama, dia tak start kat sini. Jadi yang start dekat negatif 1 ialah B sahaja. Maka B lah jawapan kita. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey Boleh. Yang lain semua okey Boleh. Okey, baik, alhamdulillah. Baik. Kita akan pergi soalan seterusnya. Okey, soalan bumi sebagai sfera. Soalan bumi sebagai sfera. Okey. Soalan bumi sebagai sfera ni bukanlah ada, orang kata apa? Dia macam mana? Dia tak susah. Cuma leceh sikit kerana ada pelajar dia tak boleh bayangkan longitude dan latitude. Sampai sekarang pun ada pelajar yang tak boleh nak bayang. Saya tak boleh bayang, Ustaz. Longitude macam mana, latitude macam mana. Akhirnya dia tembak je jawapan soalan ni. Okey? Saya tak tahulah semua kan, tapi kebanyakan pelajar soalan bumi ni dia tembak. Dia tak suka soalan bumi. Meskipun dia duduk kat bumi. Itulah antara kan. Jadi berbeza, dia sangat beza dengan soalan kertas 2. Soalan bumi kertas 2. Okey? Ada yang mengatakan dia senang, tapi dia sedikit leceh sebab dia kena membayangkan, visualize, okey, kedudukan tempat itu. Jadi bagi siapa pelajar yang dia tak mahir, dia akan tinggalkan topik bumi ni begitu sahaja. Tetapi yang saya nak share ni, sebab soalan ni tak susah sangat, kita boleh buat. Jangan tinggalkan. Kalau boleh jangan tinggalkan Seboleh mungkin buat semua soalan 40 soalan kertas 1 tu dengan baik, tanpa satu pun kita tembak. Kecuali dah terpaksa dah, tinggal 5 minit terakhir, yang tu tembak. Mesti tembak. Tak boleh biarkan kosong. Jangan biarkan jawapan kosong. Okey. Nanti kan saya ajar cara nak tembak. Okey? Ingatkan saya, takut saya lupa. Baik. Soalan 7, bumi. Okey. Dia kata antara bandar A, B, C, D ni yang mana terletak timur P ke timur P dengan beza longitude. Okey, longitude yang mana Longitude yang ni kan. Longitude yang melintang ke yang menegak? Longitude yang menegak ke yang melintang? Yang menegak asalnya kot, yang menegak. Okey. Longitude yang menegak. Maksudnya daripada atas utara ke selatan ni dipanggil longitude. Yang melintang dipanggil latitude. Okey. Okey. Sekarang dia tanya beza. Dia kata beza longitude dia sebanyak 60. Okey. Mula-mula sekali, sebelum kita nak cari beza, cuba tengok kedudukan P. P dekat sini. Okey, kita buatkan dia punya arah angin tu, mata angin tu kan, sini kan. Utara kan, arah utara ni utara kan. Okey. Kalau ke timur P, dia akan ke sebelah kanan ke sebelah kiri? Kanan. Sini saya buat tanda merah sikit. Ni timur kan? Betul tak? Betul. Timur kan? Okey. Kalau timur, antara kita ada huruf B dengan D. Dekat sebelah timur tu ada B dengan D. Yang mana sebaris dengan P? B. Jawapan dia B lah. Okey, jawapan dia B lah. Sebab dia tak mungkin ambil bahagian sini, sebab dia kat bawah. Dia mesti sebaris. Okey, soalan tu kata manakah terletak di timur P, maknanya kena sebaris dengan P di latitude yang sama. So jawapan kita adalah B. Okey, nak menentusahkan dia punya jawapan ialah cuba tengok. Saya pada balik yang ni. Okey. Di longitude B ini, bukan longitude B tak. Longitude ni, yang ni saya tandakan ni. Alamak, ini target. Yang ini. Okey, perhati nampak tak ni 16 ni? Okey, maksud dia
longitude garis merah yang saya tandakan tu, sepanjang itu nilai dia 15 darjah lah. Okey. Kemudian yang hijau pula, longitude yang sini, yang ni, berapa nilai dia? Berapa nilai 45. dia? 45 kan. Tengok ni yang panah ni. Maknanya sepanjang garisan hijau tu adalah 45. Untuk mencari beza dia, okey, kita kena tambah. Kenapa kena tambah? Kenapa kena tambah? Kerana bila dia berlainan arah, tambah. Okey, tengok sini Yang sini barat, kan? 15 darjah ni kan ada huruf B tu. 15 barat. Okey. So yang ni 45 ni adalah timur. Arah yang berbeza. Operasi dia adalah tambah. So 15 tambah 45, dia punya perbezaan tu adalah 60. Okey. Maka dia punya beza tu 60. Cuma kedudukan antara B dengan D, kita pilih mana? Kita pilih B kerana B itu sebaris dengan P. Okey, kita ambil yang sebaris dengan P. Latitude yang sama. Boleh? Okey Boleh. Baik. Soalan sebelah. Nak salin ke? Boleh Saya tengok ada pelajar salin Okey, tak apa, saya salin tu. Okey. Soalan ke-8. Okey. Boleh tak siapa nak cuba? Soalan ke-8 macam mana nak jawab? Antara bandar A, B, C dan D, yang manakah berada di timur X? Kali ni kita boleh buat cara yang sama, iaitu kita buat tanda mata angin tu kan, arah utara tu macam ni. Kita buatlah utara macam ni kan, dekat X. Okey. Titik yang berada di timur X. Ni ada dua huruf pula, B dengan C. C. Mana kita nak ambil? C. Kenapa ambil C? Sebab 10 tambah dengan 30. Yes. Dekat sini yang longitude ni nilai dia 10 kan. Ni 10. Okey. Kalau kita ambil yang kat sini baru 20. 20 tambah 10 baru 30. Dia nak beza dia 40. Maka kita ambil yang belakang lah. Belakang ni, alamak. Yang belakang ni adalah 30. So 30 tambah 40, 30 tambah 10, 40. So jawapan dia adalah C. Okey jawapan dia adalah C. Boleh setakat ni? Boleh. Ngam. Yang saya tengok ada visual di sekolah Ada dalam dewan ke tu? Ada pelajar datang sekolah Okey, rajin pelajar datang sekolah Okey, baik, kita teruskan soalan 9. Okey, semua boleh kejar Boleh. Alhamdulillah. Baik. Soalan 9 tentang topik graf fungsi. Okey, baik. Kita tengok persamaan kuadratik yang dia bagi Dia bagi macam ni, y sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 10. Okey So kita guna kalkulator. Kita tekan mod 3 kali. Okey, cuba sampai kita cuba. Mod 1 2 3, kita akan ambil EQN, equation. EQN. Tekan 1. EQN 1. Kita ambil unknown ke degree Kita ambil Unknown. Ambil degree sebab dia kuasa 2. Degree. Yang unknown tu bila ada persamaan serentak sebagainya, yang kuasa dia 1. Okey Sekarang ni kita ambil tekan, tahu kan ambil degree kan? Tekan kanan ni. Tekan kanan ni ambil degree. Degree 2. Ambil degree 2. Okey. Lepas tu dia akan minta A kan? Berapa A kita? Kita tengok yang depan ni adalah 1 kan? Positif 1. Tekan 1 sama dengan dia minta B pula. Kita masukkan B kita adalah positif 3. Okey, 3. Tekan 3.
Masukkan C pula, kita akan dapat negatif 10. Negatif 10. Negatif 10. Maka kita akan dapat X1 adalah 2. 2. Tekan lagi sama dengan, kita akan dapat X2 sama dengan Negatif 5. negatif 5. Ada lagi tak? Tak ada dah. Tu je. Okey, dapat 2 je. So, sekarang ni, kedudukan P ni, dia belah negatif ke belah positif? Negatif. So, jawapan kita apa? Negatif 5. Jawapan kita 5 lah. Negatif 5 C. Sebab kita dapat nilai dia negatif 5 ni. Kan? Dua nilai X ni, apa maksud dia? Dua nilai X tu merujuk kepada tempat bersilangnya garis lengkung ni. Ini. Tengok kita pandang balik. Garis lengkung warna hijau yang saya buat ni, yang ni, lengkung kuadratik ni kan, dia bersilang di sini satu, di sini satu. Itulah nilai X. Okey. Kenapa ada dua? Sebab dia dua tempat bersilang. Dia ada kan bersilang dua tempat ni, maka kita akan dapat dua nilai X lah. Okey. Sebab itu kalau awak tengok graf kubik sampai 3 nilai. Kerana dia bersilang 3 tempat. Okey. Dalam kes ni kita hanya perlukan cari nilai P je. Nilai P tu berada di sebelah negatif. So jawapan kita ambil yang negatif. Negatif 5. Boleh Okay, boleh cik. Alright. Boleh kita pergi soalan 10? Boleh Alright. Soalan yang 10 Okay, kalau tertinggal bagi tahu, saya akan patah balik untuk awak salin. Okay, mungkin ada yang pelajar tak dapat kan? Okay, soalan yang ke-10. Soalan yang ke-10. Graf apa ni? Graf apa ni? Siapa tahu nama graf? Graf apa? Graf kubik, kan? Graf kubik sebab dia kuasa 3. Kuadratik kuasa 2. Jadi dibagi persamaan Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah 16. Graf kubik. Okey, sekarang nak cari nilai P juga. Pengetahuan umum kita adalah P tu berada di kedudukan negatif. Jadi nilai kita akan ambil yang negatif saja. Okey. So guna kalkulator juga. Kita tekan apa? Mod 3 kali. Tekan mod 3 kali. Mod. Tekan EQN 1. EQN tekan 1. Lepas tu kita ambil degree. Degree apa? 3 ke 2? 3. Degree 3 sebab dia kuasa 3. Tekan degree 3. Okey. Yang ni perhati Dia minta A. Minta A. Kita ambil yang pertama ni lah. Ni A. Yang ada kuasa 3. Yang ada kuasa 3 ni, depan dia ni A lah. Jadi A kita 2. B pula. Okey, B berapa B? B kosong. B kosong kenapa? Kenapa B kosong? Sebab X tak ada. Dalam X tu tak ada. B ni untuk X kuasa 2. Dalam persamaan ni ada tak X kuasa 2? Tak ada. Tak ada kan? Sebab itu kita letakkan kosong. Tak ada. Okey Okay. Sebab B tu hanya untuk X kuasa 2. Dalam persamaan tak ada X kuasa 2, maka kita akan letakkan dia kosong. Okey. Berapa C? C 16. C adalah C juga kosong. Sebab C ni untuk X yang kuasa 1. Okey. Dan D barulah masukkan nombor 16. Okey, cuba A 2, B kosong, C kosong, dan D adalah 16. Jawapan kita yang pertama adalah X1 sama dengan negatif 2. Ada lagi tak? X kedua kita akan dapat 1. Ada lagi? X3 adalah 1 juga. So kita nak pakai yang mana? Nak pakai yang mana? Ada 3 jawapan. Kita ambil Negatif 2. kita ambil negatif 2 sebab kedudukan P ni di belah negatif. So kita ambil jawapan dia negatif 2. Jawapan dia adalah C. Boleh? Okey, sekali lagi bila melibatkan graf kubik, persamaan kubik, kita ada 4 bahagian, iaitu bahagian A,
Ni bahagian A. Bahagian A ni ialah untuk depan perkali pada X kuasa 3 tu. Iaitu 2 ni lah. Yang ni, 2 ni. Kalau tu kalau kat situ jawapan dia persamaan dia bagi negatif 2, maka dekat A tu typekan negatif 2 lah. Ikut simbol Yang B pula hanya untuk kalau ada X kuasa 2. Kalau ada X kuasa 2 kat situ, baru kita masukkan nilai dia. Bila tak ada, letak kosong. Kemudian untuk C pula, kita masukkan yang ada X. Dalam persamaan ni tak ada X. Yang X kuasa 1. Dalam ni tak ada. Maka letakkan kosong. Dan D yang hujung ni, barulah nombor yang tanpa huruf. Nombor biasa, iaitu 16. Okey, positif 16. Baru kita boleh kira jawapan dia. Boleh? Boleh. Baik. Okey nak salin ke? Dah Okey, kita bagi kawan-kawan kita untuk tulis nota sikit lah. Mungkin dia nak ingatkan kat rumah kan. Kita bagi masa sikit. Dah. Bagus Kalau macam pelajar dia agak soal saya di repah, dia akan tulis tu nota sini. Dia akan tulis kat sini. Contohnya macam ni dia akan tulis lah ingatan lah. Maksudnya pastikan apalah B2 untuk X kuasa 2. Dia akan buat nota macam ni. So bila dia ulang kaji dia ingat. Okey. So awak pun kena buat macam tu lah. Lebih baik, lagi bagus. Lagi bagus pada tu Kita pergi soalan berikutnya. Soalan yang ke-11. Garis lurus. Okey. Garis lurus Okey, garis lurus. Okey. Sekarang dia bagi satu persamaan iaitu 2x tambah 3y sama dengan negatif 12. Dan dia suruh cari nilai W. Okey. Adakah anda tahu bahawa W sini adalah nilai bagi y? Betul tak? Yang kosong ni nilai bagi x. Kan setiap kali koordinat, yang depan ni mestilah x, yang ni belakang ni mesti y, betul tak? Jadi W tu adalah nilai bagi y. Okey. Sekarang isu yang kedua adalah perhatikan yang dia bagi ni, saya buat warna hijau, yang dia bagi garis P ni, persamaan dia dah bagi dah, iaitu 2x tambah dengan 3y sama dengan negatif 12. Dia dah bagi dah. Okey. Kemudian isu yang ketiga adalah, adakah anda perasan bahawa dia bagi sini, yang ini sebenarnya adalah pintasan y. Betul tak? Betul ke salah? Betul tak? Kan? Sebarang garis yang merentas paksi y dipanggil pintasan y. Okey. Sekarang yang saya tanda star merah tu, itu adalah pintasan y. Bila nak cari pintasan y, apa yang kena kosong? Dalam persamaan ni. Kalau nak cari pintasan y, apa yang kena kosong? Apa yang kena letak kosong? Tak tahu. Yang kena letak kosong adalah x. Okey. Jadi sini 2 kita kosongkan. Kita kosongkan x. F ni jadi kosong. Tambah 3y sama dengan negatif 12. Kosong darab 2, kosong lah. Maka sekarang 3y sama dengan negatif 12. Y sama dengan negatif 12 per 3. Kita akan dapat y sama dengan negatif 4. Okey. Ini maksudnya nilai W yang ni, paras ini adalah negatif 4. So jawapan kita adalah B. Okey. Saya nak ulang balik. Kalau diberi persamaan, tak apa, kita buat latihan kalau diberi persamaan macam ni lah kita ambil yang sama. 2x tambah dengan 3y sama dengan negatif 12. Kalau nak cari pintasan y, nilai x kena letak kosong. Kalau nak cari pintasan x, y yang kena kosong. Okey?
Yang ni kena tahu. So dalam persamaan yang ini, kalau saya nak cari persamaan, kalau saya nak cari pintasan X, maka Y kena kosong. Jadi 2X tambah 3, Y tu gantikan kosong, sama dengan negatif 12. 3 darab kosong, kosong lah. Maka tinggal 2X sama dengan negatif 12, X sama dengan negatif 6. 12 bagi 2, 6. Okey, kita akan dapat pintasan X kat sini. Ini adalah pintasan X. Boleh Diberi persamaan, nak cari pintasan Y, X kosong. Kalau nak cari pintasan X, Y kosong. Boleh? Kaedah yang sama anda harus gunakan, kuasai di kertas 2. Kertas 2 pun ada guna macam ni kak. Sebab ada dia beri persamaan dan dia nakkan pintasan. Tu guna cara macam ni lah. Okey? Boleh? Okey, boleh. Kita pergi soalan seterusnya. Boleh Baik, saya akan padamkan yang sebelah. Saya harap pelajar dah boleh salin. Yang mana tadi? Okey tak apa, saya difahamkan Cikgu Hafizah rakam kan. Kalau tertinggal tak apa, nanti boleh tengok balik video tu. Saya pun ada buat rakaman juga. Okey Baik, saya padamkan yang ni Okey. Soalan yang ke-12. Kali ni dia bagi garisan lurus tu, tanpa ada persamaan. Kalau tadi dia bagi persamaan, yang sekarang ni tak bagi persamaan. Dia tanya pula apakah persamaan dia. Okey, dia bagi dua pintasan. Yang ni kita panggil apa? Pintasan X ke pintasan Y? Pintasan Y. Pintasan Y. Sebab garisan tu kena pada paksi Y, nama dia pintasan Y lah. Yang ni dipanggil pintasan X sebab dia lalu dekat paksi X. Nama dia adalah pintasan X. Okey. Sekarang formula ni iaitu M sama dengan negatif B per A. Untuk kira kecerunan yang melibatkan dua pintasan. Okey Yang ini kan dia bagi pintasan 4 dan 8. So kita boleh ringkaskan guna formula pintasan. Yang B ni untuk bagi titik Y. Okey, yang A ni untuk titik X. Untuk nombor X lah. Jadi M sama dengan negatif Y kita berapa tadi? Y kita adalah 4 kan? Letaklah negatif 4 per dengan X kita adalah 8. Okey, maka kita akan dapat M sama dengan negatif 4 per 8. Kita pemudahkan jadi negatif 1 berapa? Cuba kecilkan. 1 per? Negatif 2. 1 per 2. Okey, negatif 1 per 2. Okey, sekarang bila kita nak buat persamaan kan, kita akan guna pakai formula asas ataupun kita punya bentuk am, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey. Okey. Sekarang kita tengok pintasan pintasan C ni. C ni adalah maksudnya adalah apa? Apa maksud C ni? Siapa tahu? Pintasan apa? Pintasan Y. C ni adalah pintasan Y. Okey. Saya nak tanya pula, dekat rajah tadi tu apakah pintasan Y? 4. Jadi kita akan letak 4 lah kat sini kan. Jadi sini Y sama dengan kita punya M tadi dah dapat dah. Ni M kita tadi. Jadi negatif 1 per 2X tambah dengan sini pintasan Y iaitu 4. Boleh? Okey Okey. Sekarang cuba tengok dalam pilihan jawapan, ada tak yang sama macam ni? Mana jawapan tadi? Ada tak yang sama? Ada. Hampir-hampir sama lah. Tapi yang ada 4, ada 8 kan. Jadi macam tak begitu tepat sebab tak ada pecahan. Semuanya biasa je. Tengok sini. Ni X biasa, negatif X, negatif X. Tak ada pecahan. Jadi apa nak kena buat ialah kita kena modify persamaan itu. Okey, jadi persamaan ni macam mana nak modify? Okey. Boleh tak saya darab semua dengan 2? Sebab saya nak hapuskan 2 kat bawah tu, nak jadi setingkat. Yang ni saya gelarkan dia sebagai 2 tingkat macam ni
Negatif 1/2, yang ni saya gelarkan ni sebagai 2 tingkat. 2 tingkat. Nak jadikan dia setingkat, kena darab perkali bawah tu lah. Maka darab dengan 2. Jadi negatif 1/2 kalau darab dengan 2, maka bawah ni akan selesai. Maka tinggal negatif 1 saja. Okey, sama jugalah kalau kita buat negatif 3/4. Saya nak musnahkan yang bawah 4 ni, kena darab dengan perkali yang sama lah. Darab dengan 4. Barulah 4 ni boleh dihapuskan, tinggal negatif 3. Sama situasi dia macam tu. Saya nak matikan 2 kat bawah tu. Nak jadikan dia setingkat je. Maka kena darab dengan 2. Tetapi dah darab dengan 2 tu, semua geng tu terlibat. Jadi dia dari sini sampai sini semua darab dengan 2. Okey, bukan 1/2 tu je. Semua terlibat. Jadi depan sekali y darab dengan 2, kita akan dapat 2y. 2y sama dengan, okey, yang ni selesai lah. Kan? Maka tinggal negatif x sajalah. 1 kali x, x. Negatif x tambah 4 kali 2, 8. So jawapan kita adalah, Jawapan kita C. jawapan kita adalah C. Boleh jawapan kita adalah C. Okey sebenarnya kita dah dapat jawapan tadi sini. Yang ni jawapan kita lah ni. Yang ni adalah jawapan kita. Tetapi jawapan tu tak ada dalam pilihan jawapan. Dia suruh pelajar kena modify pula. Itu kita modify tu. Jadi semua orang kena tahu bahawa yang ini persamaan yang ini boleh kita tukarkan jadi macam ni. Boleh ditukarkan. Okey. So dengan cara darab 2 kita akan dapat persamaan macam tu lah. Okey. Jadi ini adalah satu perangkap yang disediakan dalam soalan. Sedangkan awak dah tahu buat. Dah dapat jawapan dah pun. Tiba-tiba confused, tak ada pula jawapan yang awak buat tu dalam pilihan jawapan, maka awak pergi tembak. Okey? Ramai akan tembak yang dapat 4 tu. Dia akan tembak pilih jawapan sama ada B ataupun D. Sedangkan jawapan dia adalah belakang tulis 8. Okey Jadi hati-hati bila beli soalan macam ni. Okey, kita akan teruskan soalan yang berikutnya. Mana saya punya mouse tadi okey. Apa dia? Tidak ada cakap kat chatbox. Saya kurang jelas. Apa tadi? Ulang balik. Tidak ada cakap kat chatbox. Cikgu Azmi. Lepas soalan 14 nanti kita break siap dalam 10 minit. Boleh. Lepas tu kita sambung. Alright. Okey. Terima kasih. Okey, kita teruskan 2 soalan lagi sebelum kita rehat. Okey soalan matrik, soalan 13. Okey. So apa nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Apa tahu? Macam mana nak buat? Darab darab Baik. So yang pertama adalah yang ini 4P negatif 3. Dia dalam keadaan baris. So yang ini dalam keadaan laju, dia menegak. Okey, yang pertama adalah saya buat bentuk yang hijau. 4 ini dia akan jumpa negatif 2P sebab dia kedudukan pertama. Kedudukan pertama lawan dia dengan kedudukan pertama. Okey. Kemudian yang merah pula P ni pula dia akan jumpa dengan 5 sebab kedudukan dia nombor 2. Lagi mana lain biru pula. Yang 3 pula akan jumpa dengan kosong sebab kedudukan dia ke-3. Boleh jadi apa nak kena buat? 4 ni hijau jalan dengan hijau. Hijau jalan hijau dapat negatif 8. 8P. Betul tak? Kan? Negatif 4 darab negatif 2P dapat negatif 8P. Okey. Lepas tu merah darab merah. P darab 5 kita akan dapat positif 5P. Biru darab biru negatif 3 darab kosong kita akan dapat kosong. Tambah kosong lah sama dengan 21. Selesaikan yang ini kita akan dapat apa ni? Negatif 3P sama dengan 21. P sama dengan 21 bahagi negatif 3. P sama dengan negatif 7. Boleh? So, jawapan kita adalah C Okey itu cara nak buat lah. Okey. Baik. Soalan 14.
tolak 14. Okey, banyak ni. Banyak ni. So macam mana nak buat? Kita tak perlu darab semua. Okey, sebab ada pelajar dia akan mungkin darab semua kan, jadi menyebabkan masa yang banyak terbuang. So sebenarnya kita akan darab satu bahagian dulu. Okey, perhatikan saya gunakan warna hijau ni. Yang dua ni confirm lah kena darab dalam. Okey. Kita ambil nombor pertama je. Kita test 2 darab dengan 4 dulu. Okey. Apa jawapan dia? 8 kan? 8. Okey. 8 ni pula dia ada tambahan lagi tu. Tambah 1/4 ni. Okey, yang ini 1/4 darab dengan 4. Saya ambil semua nombor yang pertama, kedudukan pertama dulu. Okey 1/4 ni 1/4 darab dengan 4, kita akan dapat apa? 1. Potong ni akan dapat 1 kan? Maka jawapan dia 1 sini. Jadi tadi ni 8 tambah dengan 1 dapat 9. Tengok ni saya ulang balik 2 ni darab dengan 4 8. Okey tambah yang ni 1/4 darab dengan 4 dapat 1. So 9. Kedudukan yang pertama macam ni, yang ni, ni yang pertama ni mestilah 8. Ni kedudukan kedua, ketiga, ni kan. Macam ni. Yang saya buat ni adalah kedudukan yang pertama ni, 8. Faham tak? Boleh jadi dalam pilihan jawapan 9, sorry. Ni 9. Dalam kedudukan pilihan jawapan ni ada tak yang kedudukan pertama dia 9? A dengan B kan? Jadi C dengan D boleh tak kita potong terus? Boleh. So tinggal A dengan B je. Okey, sekarang oleh kerana dia seri kita test nombor kedua belakang dia. Saya guna warna ni pula. Okey, 2 ni 2 darab dengan negatif 1. Dalam ni dalam balik senang. Okey, 2 ni darab dengan negatif 1, kita akan dapat negatif 2 tambah 1/4 darab dengan negatif 4. Tengok kedudukan kedua lawan kedudukan kedua, 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4, yang itulah Jadi sekarang ni 1/4 darab dengan negatif 4, kita akan dapat apa ni? Negatif 1. Maka negatif 1. Okey, apa jawapan dia? Negatif 2 tambah negatif 1, kita akan dapat negatif 3. Ada tak pilihan jawapan negatif 3? Jawapan dia A. Selesai. Okey, sebab soalan B jawapan dia 6. Salah kita dapat negatif 3 kan? So, terus dapat jawapan A. Tak perlu kita darab semua. Okey. Jadi kita kena hanya uji satu nombor je. Kalau ada jawapan yang seri, kita test nombor kedua. Kalau seri juga, test nombor ketiga. Biasanya dia seri sampai 3 je. Tak lebih pada tu. Okey, boleh. So kita break kejap 10 minit. Macam Cikgu Hafizah cakap, untuk ambil angin ke, pergi tandas ke, minum air ke. Boleh? Kita akan jumpa lagi lepas ni. Yes,